الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Kau surat 14 ni tak? Sebuah 3, 4, 5 ni. Sebuah. Oh 7 bawah kata tak? Maka jika kau surat 14 ni hari 3 bawah kata tu. Kata maka jika syok ada barang di surah atasnya, atas barang tu Quran. Barang domainnya tu barang sini, atasnya tu barang ni ikutlah atas kertas ke, atas luluh dan sebagainya. Maka jika syok, jika ragu-ragu pada barang yang di surah atasnya Quran. Jika kita tulis ayat Quran atas sesuatu, tiba-tiba kita syok, kita tulis. Kita syok apa? Syoknya, ragu-ragunya, kalau kita tulis atas sesuatu tadi tu, kita syok, adakah dia kosaknya? Adakah dia kosaknya seorang dengan dia, dengan Quran tu? Adakah dikosaknya seorang dengan dia, dengan barang yang di surat tu? Tak kala semasa menyurat sesuatu tu akan tabaruk ni buat kebajikan atau kosak dirasah belajar. Betul kita dah. Lagi. Maka jika syok, jika ragu-ragu ada barang yang di surah atasnya atau barang Quran. Dia syoknya, adakah dikosaknya seorang dengan dia, dengan barang tu. Barang tu ikut kertas ke, main surat tadi. Bila syok tu, tak kala semasa menyurat tu. Semasa dia tulis tu, dia syok. Adakah dia tulis tu kosak tabaruk? Tu dia. Tabaruk ni buat semata kebajikan. Atau kosak dirasah belajar. Gini ya. Seorang tu dia sok, dia ragu-ragu. Semasa dia tulis atas sesuatu tadi, kertas ke, apa dan sebagainya, dia tulis Quran. Semasa tulis Quran atas kertas tadi, dia syok. Aku tulis ni kosak tabaruk ke atau kosak belajar. Itu ayatnya. Dia seorang dia tulis ayat Quran lah. Seorang dia tulis ayat Quran atas suatu benda, kertas ke, kulit dan sebagainya. Semasa tulis dia syok. Dia syok ni ragu-ragu. Dia tulis tu kosak Quran ke, kosak tabaruk ke, atau kosak nak belajar. Itu yang ayatnya. Musing bahasa dia tu. Masa nulis tu, masa nulis tadi, aku ni tulis ayat Quran atas kertas ni, aku kosak belajar ke, atau kosak tabaruk semata-matanya. Gitu. Apa hukum dia resep gitu tu. Jawab syok dia nya, halal baginya menyentuh dia. Halal baginya menyentuh dia di Quran tadi lah.
Halal begini mesti Quran, dia tulis atas kertas tadi dah. Dan menanggungkan dia. Halas tu dalam bawah dia. Tangan bawah lah. Nak bawa pun tak apa. Lepas tu tak apa situ dia. Sebab apa halal? Kerana ditilik. Yang ditilik pada asalnya. Tilik pada asalnya. Apa asal? Iaitu itu asalnya ke tidak haram. Asal tak tidak haram sekali. Asal tak haram saya tulis tadi. Jadi tidak asal tidak haram tadi. Maka kalau ragu-ragu pun. Maka halal lah. Tak apalah. Dia setuh dan dia bawa sesuatu yang dia tanggung tadi. Sesuatu yang dia tulis tadi tu. Dan ketiada wujud manik. Tak ada wujud manik, tak ada manik, tak ada benda yang menghalang lah. Tidak ada yang menegah, tidak ada dan ketiada ilat wa ilat tu. Ilat pertamanya asal tidak haram dan tak ada wujud, tidak ada manik lah. Tidak ada benda yang menegahkan daripada kita bawa dan kita tanggung tadi tu. Gitu. Ya. Bila dua ilah dia kata halal tadi sebab tilik berasal dia, asal tidak haram dan tilik dan keduanya kerana tidak ada manik, tidak benda yang menegahkan daripada bawa dan tanggung tadi tu. Ilah kita. Bersalahan jika ada kuasa akan dia apa lebih kita. Bersalahan ini haram. Bagi mak berkhilaf. Erti daripada bersalah sini kata halal, ni kita halal lah. Tadi panggil mak pun berkhilaf dia panggil. Mana kita direti daripada khilaf tadi, hak kata haram, ini tidak haram, ini haram lah. Bersalah dia. Bersalahan ini haram. Jika tiada dikuasa akan dia akan tabaruk dan dirasah. Dia. Kalau tak kuasa manusia salahnya. Tak kuasa dirasah belajar dan tidak kuasa terbaru semasa menulis tadi tu haram. Bersalahan ini haram jika tiada dikuasakan dia akan tabaruk dan dirasah suatu. Yang ni dirasah ataupun azimat, tak kuasa belakang. Ini tafsir yang ni tu, ini tafsir bagi tidak dikuasakan dia suatu lah. Yang ni tak kuasa dirasah dan tak kuasa azimat tu. Tak kuasa belakang, aku tulis gitu ya. Semasa dia tulis dia kuasa gapo. Tak kuasa dirasah, tak kuasa azimat dan tak kuasa tabaruk. Semasa tulis gitu ya. Maka ditilik. Maka ditilik. Baik. Ya, itu lagi. Bersalahan jika tidak dikuasa akan dia akan dirasah dan tabaruk. Yang ni tafsir tadilah. Ada tabaruk tu mana partikel lah. Dirasah yang ni tafsir tak ada kuasa sesuatu tu. Yang ni maksud yang ni tidak kuasa sesuatu. Bila kali tulis dia tak kuasa sesuatu. Apa tak kuasa dirasah atau azimat. Kalau dia tulis tu tak kuasa azimat, tak kuasa dirasah, maka tilik dulu. Hati dulu situ tu. Dia tilik dulu. Dia kata hari lagi tilik dulu situ tu. Maka ditilik pada korino. Korino ni tanda-tanda dia tulis tadi tu. Itu law tu kata. Jadi kalau dia tulis tadi suatu Al-Quran, dia tak kuasa tabaruk, dia tak kuasa azimat, dia tak kuasa dirasah dalamnya. Maka tilik dulu, tilik korinah dia tu. Bagaimana? Maka ditilik pada korinah.
Dan iaitu yang dikatakan dan ada dan yahtamilu dan yahtamilu mana boleh jadi. Dan yahtamilu boleh jadi. Dan yahtamilu boleh jadi pada kenapa? Berapa kita pada apa ni? Itu dia. Dia. Dan yahtamilu yang boleh jadi pada masalah ini pada saya tidak kosak. Boleh jadi pada masalah ini masa tidak kosak dirasa tak kosak azimat. Tak kosak tabaruk tu. Boleh jadi masalah ni masalah kata masa tulis tadi tak kosak ke satu. Tak kosak dirasa, tak kosak belajar, tak kosak azimat dan tak kosak tabaruk tu. Dan yahtamilu mana boleh jadi pada masalah ini masalah tidak kosak tadi diamalkan ikhtiar. Amal ikhtiar lah. Amal ikhtiar Nabi cermat. Beramal ambil cermat lah. Beramal ambil cermat. Gini maknanya. Maknanya kalau seorang itu tulis ayat Quran atas sesuatu, dia tak kosak. Tak kosak dirasa, tak kosak azimat. Dan tak kosak tabaruk. Maka masalah ni ada tilik sikit lah. Yang ni kena ambil cermat. Ambil cermat. Ambil cermat bagaimana? Ambil cermat, dia. Ambil cermat mana ambil cermat ni ambil molek lah. Ambil cermat bagaimana? Ambil cermatnya diamalkan ikhtiar lah. Amal ikhtiar. Amalkan ikhtiar pula. Amal ikhtiar juga. Mana ikhtiarnya? Iaitu ikhtiar ni haramnya tu atau menanggungkan dia. Itu dia. Ikhtiar lah. Mana di atas asal haram situ tu. Yang ikhtiar dia panggil. Apa bahasa dia ni? Jadi gini. Jadi kalau seorang itu dia tulis Al-Quran, ada sesuatu dia tak kosak dirasa, dia tak kosak kerak, dia tak kosak tabaruk dan tak kosak azimat. Maka masalah ini dia boleh jadi. Bila masalah ini kita nama ikhtiar lah. Nama ikhtiar sikit. Ikhtiar ke mana? Ambil ikhtiarnya dah terasa ada juga lah. Ada juga situ dan ada juga tanggung dia situnya. Sebab tadi lah. Tadi halah. Kalau ni halah lah. Ini kalau kosak, baca bersalah tidak. Pada bersalah tadi halah lah. Mana ambil halah tu terasa, ambil cermat juga. Ambil cermat juga, walaupun tak kosak, dia tak hukumnya halah situ tu. Dan harus serta makruh menanggung mashaf serta mata benda. Di situ dulu. Dan harus serta makruh menanggung bawa lah. Menanggung membawa mashaf Quran serta mata benda. Mata benda tu harus mana harus bawa tu. Baik. Harus serta makruh. Harus serta makruh. Harus benda boleh serta makruh. Harus serta makruh menanggung membawa Quran bersama-sama dengan mata benda. Mata benda ikut pen kau dan sebagainya. Mata benda tu. Baik. Dan jikalau satu mata kita salah dah. Dan jika satu mata benda tu kita tu bukan mata apa tu? Bina. Mata benda lah bagi kita tu. Salah kita tu. Dan jika satu mata benda lagi kecil gitu. Bukan mata benda tak. Bukan mata benda tak tu. Mata benda lah. Pen ko, tak, pensel ko, ikut lah. Kecil sekalipun jarum kau misalnya. Dan jika satu mata benda lagi kita mata benda tu bukan mata benda tu. Dan jika goyah dia kata mata benda tu lah. Benda tadi tu.
Jikalau satu benda lagi kecil, walaupun dok kita bawa balik Quran masa bersama satu benda walaupun kecil sekalipun, maka harus lagi makruh. Baik. Dengan syarat tu dia. Dengan syarat kata harus lagi makruh tadi, kita bawa masa bersama-sama satu benda, walaupun mata benda tu kecil sekalipun, mana harus lagi makruh dah. Dia kaitnya jikalau tu dia kait dia. Atas syarat. Jikalau dengan syarat jikalau patut jadi ikutan serta jikalau patut jadi ikutan serta jangan bersentuh dengan mushaf atau yang utama oleh Khatib Syarbini. Mana benda mata benda tadi ya, walaupun kecil boleh bawa ngakai tadi dengan syarat dengan syarat benda tu sekali benda itu bawa sekali ngakai tadi tak patut diikut teh. Patut diikut teh patut diikut teh bagi bawa Quran tadi. Dan syarat keduanya dia setuh kita Quran tu. Kita setuh Quran juga. Kita bawa benda plastik dalamnya. Ya, kita buat sekali ngepen. Jadi kita tepen ni boleh jadi ikut tel dia bawa. Tidak walaupun kecil saya punya ikut tel ni mana boleh jadi ikut tel bawa dengan Quran kita tu. So, syarat keduanya yang setuh Quran tu. Kau setuh tak boleh. Setuh gini. Ya, kita tak pen dalam ni. Kita buat begini setuh. Tak boleh. Bersupik. Gitu. Siapa kata boleh ni? Khatib Syarbini lah. Atas iktimat, atas dikatakan muktamad oleh Khatib Syarbini. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Khilaf bagaimana? Kata Ibn Hajar, kata Ibn Hajar, maka jika bersentuh mushaf dengan mata benda, maka padanya tafsir. Kesentuh sama mata benda tu dengan Quran tadi, ada tafsir sikit. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Katanya Ibn Hajar, maka jika bersentuh mushaf dengan mata benda, maka padanya ini masalah buat Quran bersama mata benda. Kalau setuhlah mata benda dengan Quran tadi, ada tafsir sikit, ada uraian sikit lah. Bagaimana? Menanggung pada tafsir, menanggung akan mushaf serta mata benda tadi. Serta mata benda tu. Ada tafsir sikit. Kalaulah kita kata Ibn Hajar, kalau kita bawa Quran ni dengan mata benda tadi, mata benda kecil tu. Kalau serta, ada tafsir sikit. Kalau serta Quran dengan mata benda tadi, kan Ibn Hajar ada tafsir sikit, ada uraian sikit lah. Dia. Bagaimana uraian dia ni? Tafsir dia. Jika dia kosak, ini tafsir raya dia, tafsir dia. Jika dia kosak mata benda, jika dia kosak mata benda hanya semata-mata lah. Kalau dia bawa tu, dia kosak mata benda semata-mata tu. Quran dengan mata benda tadi, dia bawa dari supik lah. Ya, jadi kalau sama benda dia campur dia setengah Quran tadi,
Ibn Hajar kata ada tafsir sikit je. Kalau kosak bau macam benda mata-mata, tu dia. Jika dia kosak akan mata benda hanya semata-mata atau kosak sesuatu. Kosak tu. Mata bau semata bau ya. Kosak mata benda pun tak kosak langsung. Kosak mata benda pun tak, kosak air pun tak kosak lakar situnya. Ada masalah tafsir situ. Kalau dia kosak bau mata benda, apa hukum dia? Kalau dia kosak bau tak kosak gapo, kau gitu ya. Apa hukum dia? Itu tafsir bagi Ibn Hajar tu. Ha. Atau tiada dikosak sesuatu atau diterima oleh Syekh Islam dekat Ansari. Baik. Maka jika dikosak Quran, baik. Baik kita tu. Gini. Jadi maknanya ada tafsir sikit. Kalau mengikut Ibn Hajar, kalau dia bawa Quran dengan mata benda ni, dia kosak waktu saja ya. So, kalau mengikut kalau mengikut Syekhul Islam Syekhul Islam Ansari, kalau dia kosak tak kosak langsung, gitu dah. Okay. Jadi mana tafsir situ tu diisi Ibn Hajarnya, tafsir mana dia buat Quran setuh dengan mata benda, tapi dia bawa tadi dia kosak apa kosak dia kosak bawa mata benda. Bawa bagi tu. Dia bawa keras sekali. Kalau mengikut Zakat Ansari pula, dia tak kosak belakang situnya. Bawa Quran pun tak, bawa bagi pun tak situ tu. Jadi tiga masalah sini ni. Tiga masalah tak? Baik. Baik. Maka jika dikosakkan Quran, maka jika dikosak Quran, hanya semata-mata, maka itu haram. Kalau dia bawa dikosak Quran semata-mata, haram lah. Walaupun dia bawa Quran mata benda, tapi dia kosak bawa Quran semata-mata, haram. Atau dikosakkan keduanya. Dikosak kedua. Mana aku bawa ni Quran, dia bawa mata benda. Atau dikosakkan keduanya. Quran mata benda, demikian juga haram atau yang pertama oleh Syekh Ibn Hajar. Itu dia. Dia juga. Dia. Pada syarat isyak nama kita dia. Kalau kosak kedua-dua, buat Quran itu benda, kalau ke Syekh Ibn Hajar, ada juga situ dia. Dan khotib Syarbini. Dan khotib Syarbini pun, kalau kosak buat Quran dan itu benda, ada juga. Masa ada wuduk ni, kalau ada wuduk masalah ni, kita ada wuduk ni, ada semaya ni. Dia. Khilaf bagi Syekh Ramli. Khilaf bagi Syekh Ramli, katanya harus juga. Maka ni lah. Syekh Ramli kata boleh. Kosak Quran pun tak apa. Kosak kedua-dua tak apa juga. Tak kosak tak apa juga. Di situ lah. Ambil Syekh Ramli lah. Empat ulama sini ni. Tak boleh ni. Empat ulama. Ya, pertama, Khatib Syarbini. Kedua, Ibn Hajar. Ketika dekat Asab, kepak Syekh Ramli. Apakah Syekh Ramli lah kepik kat saya. Tak ada kepik suasana. Tak ada satu tu. Ya. Kalau kita pasal nak beramal kan, tak ambil semaya. Kelih semaya. Kalau payah belajar, pakai ni. Pakai Syekh Ramli ni. Tu khilaf tu. Ramak kita tu. Tak boleh ni tu boleh. Ramak kita tu. Khilaf ulama, ramak khilaf imah ni, khilaf ulama, ramak kita situ. Dia tak boleh. Kita boleh, tak boleh jadi. Gitu. Jadi, sikit je masalah ni. Baik. Berkata Syekh Ibn Hajar
daripada tufuah. Tufuah tak besar sih. Ada ngaji lah ni. Tak kita ni lah. Kita nak baca lah tufuah ni. Kata Syekh Ibn Hajar pada tufuah. Tiada yang harus daripada empat surah. Empat surah masalah ini. Tiada yang harus daripada empat surah empat masalah ini melainkan mereka kosak mata benda. Itu dia. Pada empat masalah ini pada ini tidak harus mereka kosak mata benda ya. Kosak benda tak apa lah. Itu dia. Kosak mata benda hanya. Semata-mata kosak mata benda tak apa lah. Dan yang tiga surah yang lain itu haram, kata Syekh Ramli. Harus pada kata Syekh ini Hajar pada tufuah tiada yang harus daripada empat surah ini melainkan istilah pada empat surah itu melainkan mereka kosak tak mata benda hanya semata-mata. Daya tiga masalah yang lain itu haram. Dekat koma situ tu. Kata Syekh Ramli harus pada empat surah ini melainkan satu surah iaitu kosak atau asalnya mata-mata ni. Kalau Islam kata kalau kosak semata-mata maka haram lah. Apa robiknya lah. Robik itu empat masalahnya nanti. Jangan mula dah. Apa salah dah. Apa suruh dah. Kita tobik dia tak. Mula. Tengoklah. Mata kerja dia tu. Itu kaji mata lah. Itu dah tak kabur tu. Mata juga lah. Kosak lagi lah. Kosak mata benda. Betul lah. Dobik kita nanti tak. Jadi benda kalau kosak Quran tak boleh lah. Okay. Kalau kosak Quran mata benda, tak apa lah kerja ni. Jadi mana kalau kupak surah sini, kalau atas seram li, tak kosak Quran tak boleh tak. Kalau lain tak boleh berlaku itu ya. Tak masalah tu kosak lah, kosak macam benda saja, kosak Quran, kosak macam benda Quran ada. Jadi kalau kosak Quran saja, arel itu dia. Gitu. Masalah tu, ini satu masalah. Harus menanggung akan orang yang menanggung mushaf. Masalah tu ini satu masalah. Harus menanggung pikul lah. Harus memikul akan orang yang menanggung mushaf.
Dia yang kita ada tafsir. Tafsir sini mana tafsir sini tidak ada huraya, mana semata-mata haruh lah. Ada tafsir dah. Maknanya boleh. Orang tak boleh seorang ni pikir orang buat Quran. Anak kita buat Quran salah. Terpikir dia, terdukung dia saja. Tergantung dia salah, tak apa. Itu tak tafsir. Tafsir ada huraya. Semata-mata boleh lah situ tu. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Dia tufah. Ibn Hajar kata ada khilaf sini. Kalau di atas umum, tidak tafsir, tidak ada tafsir, tidak uraian pada masalah boleh kita fikir orang yang boleh kita fikir orang tengah Quran tadi. Tak tafsir tu. Dan kita tak ada wuduk. Tak kita fikir orang kita fikir orang buat Quran tak apa situnya. Contoh anak kita lah. Anak kita buat Quran. Kita tak ada ismail ni. Kita fikir dia tak apa situnya. Kita ada tafsir dia panggil dia. Khilaf bagi Ibn Hajar. Khilaf ke mana? Tengok sini. Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Dia tufah tu. Apa dia kata dia tufah pada masalah ni? Apa Ibn Hajar kata masalah fikir orang buat Quran tadi. Kalau tahu tak ada atas tafsir, kalau meramah, bukannya harus. Orang tak ada wuduk, fikir orang buat Quran tadi. Tapi kalau mengikut Syekh Ibn Hajar, dia tak tufah, ada huraya sikit situ ni. Bagaimana kat sini? Khilaf bagi Syekh Ibn Hajar dan tufah. Kata padanya bertufah tu tafsir. Tafsir mata benda lah. Kita kena kosak juga fikir mata benda situ tu. Sikit ya. Jadi mana ulama-ulama kata harus fikir orang yang buat Quran tadi. Itu meramal lah. Menyalahi bagi Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar kata kena kosak juga situ. Kena kosak apa? Kosak buat mata benda situ. Fikir mata benda lah. Itu dia. Jadi bila khilaf sini, ke mana? Ke mana kita, Syed? Jadi kita nak ke mana, Syed? Pakai dua-dua lah. Kalau nak pakai ada, berarti kata ada, berarti kita fikir tadi, walaupun tak ada uduk, bolehlah kau situnya. Ada masalah. Dua salah asal kita tak ada uduk ni, boleh fikir orang buat Quran tadi tu. Itu dia atas ulama ramai. Tapi kalau duduk di atas mengajar, dan tidak tufah, kita nak kosak juga. Kosak fikir atau benda situ ni. Berarti boleh juga tak ada wuduk pun, tapi nak kosak fikir atau benda. Itu dia. Orang tadi tak nak kosak gapo, tapi ikut buat begitu ya. Mudah lagi. Berarti kalau kita tak ingat, nak kosak fikir buat atau benda tadi, tak apa dah tahu lama tadi. Ulama kata boleh, tak nak kosakkan satu tu. Kalau kita ingat, kosak ni. Tak ada. Kesuamian lagi tak? Gitu lah. Kena balas ni. Dan demikian lagi harus menyentuh dan menanggung Quran serta tafsir. Mana kita boleh bawa tafsir Quran, ada tafsir ni. Tafsir Quran adalah kecil kita ni. Mana harus kita bawa tafsir Quran. Walaupun tak ada uduk tu. Boleh bawa. Syaratnya depan sebenarnya. Syaratnya ada depan ni. Gitu. Demikian lagi harus menyentuh. Harus tu dan menanggung Quran serta tafsir. Syarat dianya jika ada huruf tafsir itu terbanyak daripada huruf Quran. Syaratnya huruf tafsir ni banyak Quran dia. Ayat Quran ni 1,600 ayat. Tafsir 1,700 ayat sebenarnya. Atau 1,900 ayat. Al-Bisra tak apa bawa. Boleh bawa dan boleh tanggung dia. Boleh bawa dan boleh setuh. Setuh tafsir. Setuh gini bawa. Tak setuh. Lepas tu bawa gini pula. Mengaji tu. Ada uduk tu. Boleh bawa. Lebih tafsir daripada Quran tu.
Quran ada ibu niat ayat. Tak. Tafsir ada ibu niat nilai ayat. Tak apa lebih. Sama ada tu. Sama nak ta'min. Nak ta'min kata. Nak ta'min sepenuh kata. Dah boleh bawa Quran yang banyak tafsir daripada Quran tadi. Bawa ulis tu boleh. Sama ada tu. Sama ada terbeza Quran. Sama ada terbeza Quran. Ya tafsir atau tidak. Sama ada terbeza. Sama ada berbeza. Sama ada berbeza Quran daripada tafsir atau tidak. Berbeza ni mana berbeza tu bercerah. Sama ada berbeza tidak. Sama ada berbeza Quran bertafsir atau tidak. Sama ada berbeza Quran atau berbeza cabut lah. Berbeza ni kata satu sekali. Beza Quran sini cabut atau cabut lagi tu. Buat sekali, tak apa. Beza itu ya. Sama ada berbeza Quran daripada tafsir atau tidak. Cabutlah. Ya. Tidak. Baik. Habis. Dan Zuhair pada kalam Ashab Syafi'i dan Syekh Ibn Hajar pada Syarh Isyak. Mari pada ulama macam sini ni. Nak menguat kata boleh benda tu. Dan Zuhair daripada kalam Ashab Syafi'i dan Syekh Ibn Hajar pada Syarh Isyak. Sekira-kira apabila ada perhimpunan tafsir itu lebih banyak daripada Quran. Itu dia. Kalau mengikut Ashab Syafi'i dan Syekh Ibn Hajar ada kitab Isyak dia, sekiranya apabila ada berhimpun tafsir itu lebih banyak daripada Quran. Kalau tafsir ni lebih banyak daripada Quran. Tafsir dia lah. Tafsir itu lebih banyak daripada Quran. Hala menyentuh dia atas itlaq. Atas mata-mata. Hala sentuh dia tu atas mata-mata. Hala menyentuh dia tafsir tu. Hala menyentuh dia tafsir atas itlaq, atas mata-mata. Sama ada tempat yang di surat itu sama tempat yang bersentuh tak. Sama ada tempat disentuh itu tempat yang sedikit tafsir, banyak Quran atau yang disentuhnya huruf Quran sekalipun. Dia. Sekali lagi dah. Hikmat kita. Dan Zuhair pada kalam Ashab dan Syekh Ibn Hajar dalam Syarh Isyak. Dia kata ini. Zuhair perkataan Ashab Syafi'i dan juga Syekh Ibn Hajar ada kitab Isyak dia. Zuhair itu mana kata dia? Zuhairnya apabila ada perhimpunan tafsir lebih banyak daripada Quran. Kata Ashab Syafi'i dan kata Syekh Ibn Hajar ada kitab Isyak, kalau sekiranya banyak tafsir daripada Quran. Lebih banyak lah. Kalau banyak tafsir daripada Quran, hala mintuh dia tafsir tadi. Hala setelah tafsir, hala mintuh tafsir atas itlaq. Itlaq ni tak kait satu. Semata-mata halal lah. Sama ada ni tafsir itlaq lah. Sama ada ni tafsir itlaq. Maknanya
kalau ikut Syekh Ibn Hajar kita Isyak dan ikut Ashabul Syafi'i, kalaulah banyak tafsir daripada Quran, ya, maka hala semata-mata. Apa semata-mata sini? Hala semata-mata sini tu sama ada tu nak tafsir bagi itlaq tu. Hala semata-mata sama ada sama setuh tu tempat yang sama ada yang disentuh itu tempat yang sedikit tafsir dari Quran. Sementara setuh tadi dia tempat yang banyak tafsir Quran. Dia. Atau yang disetuhnya huruf Quran, huruf sendiri. Asalkan kalau tafsir ni banyak daripada Quran tadi, kata Syekh Ibn Hajar al-Isyak dan kata Ashabul Syafi'i, dah hala setuh semata-mata sama ada setuh tempat yang banyak tafsir, banyak Quran bertafsir atas tafsir sendiri, atas Quran sendiri, huruf sendiri situ ni, hala berlaku situ. Sama ada setuh huruf Quran ke atas tu tempat yang banyak Quran dan tempat yang setuh tu apa ni? Payah masalah. Sekali lagi dah. Dia mulut. Nak suruh mudah nak buat amal dah. Sekali lagi. Dan zahir pada kalam ashab. Dia nak bagi mudah. Dia ambil sesuatu dia. Dan zahir pada kalam ashab dan Syekh Ibn Hajar pada Syarh Isyak. Zahir ni mana nyata lah pada perkataan Ashabul Syafi'i dan juga Syekh Ibn Hajar kita Isyak dia. Zahir apa? Zahirnya apabila tu. Sekiranya apabila ada perhimpunan tafsir itu lebih banyak daripada Quran. Kalau dah tafsir ni lebih banyak daripada Quran. Hala menyentuh dia ada tafsir tu, atas tu. Apa itu kat sini? Sama ada tu nak tafsir itu lah. Sama ada sama tempat yang sentuh itu, tempat yang sedikit tafsir di Quran. Tempat tersentuh ni banyak Quran bertafsir. Kata ni Quran ni dia. Gini. Quran banyak, tafsir sikit lah. Kita pergi situ tempat yang banyak Quran tadi pun, tak apa juga situnya. Ataupun setelah huruf Quran pun, tak apa juga situnya. Asalkan tafsir lebih banyak daripada Quran situnya. Kecil mudah mulut begitu lah. Sudah bahaya, mabuk. Kata Syekh Ibn Hajar dia kata Isyak, dia kata Ashabul Syafi'i, kalau tafsir tu banyak daripada tafsir banyak Al-Quran, maka harus tu sama ada tepat tu banyak Quran, sedikit tafsir, harus juga setuh situ, boleh juga setuh situnya. Ataupun setuh huruf sendiri pun boleh juga tu dia. Baik ni sini ni. Semua ulama kata tak boleh walaupun banyak tafsir Quran, tak boleh setuh huruf Quran tu. Terkhilaf pun situ saya. Situ. Kat mana? Kedua-dua lah. Yang suasana lah. Begitu. Sini orang ini tak apa sini ni. Kata Ashabul Syafi'i dan kata Ibn Hajar dia kata Isyak dia. Alright. Maka zahir daripada kalam ini. Maka zahir daripada kalam ini. Kalam Ibn Hajar dan Syekh dan kalam ini Ashabul Syafi'i dan juga Ibn Hajar kita Isyak tadi.
Dan zahir daripada kalam ini, maka yang diiktibar banyak tafsir daripada Quran pada jumlah pada kebanyakannya boleh menaikkan jua. Bukan iktibar dah kita tambah. Bukan iktibar tempat disentuhnya. Tengok sini. Tengok ni ada sikit lagi ekor dia tu. Maka zahir daripada kalam ini, kalam Ashab Syafi'i dan Ibn Hajar ni, maka yang iktibar banyak tafsir tu. Iktibar ambil kira banyak tafsir ni daripada Quran tu. Ni iktibar lagu mana tu? Ni iktibar lagu mana banyak tafsir daripada Quran tadi tu. Kata sini, diiktibar yang diiktibar banyak tafsir daripada Quran pada jumlah jua ada kebanyakan jua pada jumlah jua ada kebanyakannya banyak tafsir daripada Quran tu. Bukan iktibar, tapi tak ada. Bukan iktibar, bukan dikira pada tempat yang disentuhnya. Tak iktibar pasal hadis. Zahir kalender ni, kata boleh setuh tadi tu, iktibar kata banyak tafsir daripada Quran tu. Iktibar banyak tafsir bukan iktibar di situ tidak. Bukan iktibar tempat di situ tu. Bukan iktibar tempat di situnya. Silah bagi Syekh Ramli. Tengok ni. Silah bagi Syekh Ramli dan Khatib Syarbini. Yakni maka atas kata kedua Khatib Syarbini dan Syekh Ramli pada menanggung itu pada jumlahnya, pada kebanyakannya, pada kebanyakannya dan pada menyentuh pada tempat yang sentuhnya demikian juga. Maka manakala banyak tafsir harus menyentuhlah. Kami tafsir menyentuh. Kata Ibn Hajar ni, kata Syekh Ramli Khatib Syarbini ni, ya, kalau banyak tafsir harus tu dan menanggung. Maka manakala tempat itu sedikit tafsir, banyak Quran, haram menyentuh dia. Situ pula dia. Kan ambil kali dah. Maka manakala banyak tafsir, ini kata Syekh Ramli di Khatib Syarbini ni. Dia kata, manakala banyak tafsir, harus menyentuh dan menanggung. Kalaulah banyak tafsir daripada Quran, harus tanggung dari situ. Maka manakala tempat itu, tempat tu, sedikit tafsir, tempat tu sedikit tafsir, tempat ni sedikit tafsir banyak Quran. Lagi muka surat gini ni. Banyak Quran. Banyak Quran yang tafsir. Sedikit tafsir banyak Quran, mana banyak Quran sedikit tafsir. Tempat ni banyak Quran tafsir. Dia. Manakala tempat itu sedikit tafsir, banyak Quran, haram tu dia harus juga. Maknanya banyak tafsir, sedikit Quran, harus tu situnya. Segilahnya. Mana mudah waktu. Mana mudah Ashab Syafi'i dengan Ibn Hajar antara Syekh Ramli dengan Khatib Syarbini. Ya, mudah Ibn Hajar dengan Ashab Syafi'i ada. Habis tu berlaku situ tu. Boleh pilih lah. Silah situ. Dan yang dibilangkan pada banyak dan sedikit dengan huruf dan adakah dikehendaki dengan huruf yang dilafazkan dengan dia atau yang disuratkan dia. Dia. Iktibar dia pula. Iktibar banyak tu. Iktibar banyak tafsir dia, iktibar berapa sih? Iktibar yang dilafaz ke atau iktibar tulis tadi tu. Itu banyak itu. Kata Allah. Itu aspek antara.
kita mula baca dia bila aku biasa baca dah ya. Itu. Ada yang dibilangkan semua orang.